Jadi kertas 2 ni akan bagi kepada 2, A dan juga B. Cikgu akan fokuskan satu demi satu untuk kamu. Pertamanya kita akan masuk dekat kertas A. Okey, kertas A ni 10 markah. Kenapa cikgu nak fokuskan dekat kertas A dulu? Supaya kamu dalam tangan dah 10 markah lah. Jadi komponen untuk A, kalau awak nak tahu, itu dipanggil sebagai karangan pendek. Karangan pendek. Kalau kamu tak dengar suara cikgu, bagi tahu, okey? Okey. Okey, karangan pendek. Jadi apabila karangan pendek, macam mana kita nak tahu karangan itu pendek atau panjang? Karangan B ni adalah karangan panjang. Kita akan panggil sebagai karangan panjang. Macam mana kita nak tahu? Karangan pendek ini hanya 50 hingga 80 patah perkataan sahaja. Okey, manakala karangan panjang ini kita nak tahu dia mestilah lebih 180 patah perkataan. Jadi, cikgu tak nak masuk dekat bahagian B lagi. Cikgu nak masuk dekat bahagian A dulu untuk kukuhkan asas awak terlebih dahulu. So, kita akan terus kepada bahagian A. Ini cikgu ajar basic je dulu supaya kejap lagi baru kita masuk dekat part menulis. Cikgu akan agihkan dulu. Yang pertama, kamu kena ingat komponen. Komponen yang adakah nota yang cikgu bagi tadi? Ikut tengok dekat komponen ni. Cuma apa yang cikgu paparkan ataupun cikgu tulis itu hanya tambahan ataupun untuk bagi tahu lebih lanjut lah apa maksud ataupun apa fungsi komponen tersebut. Kita ada 3 komponen. 1, 2 dan juga 3. Yang pertama adalah pendahuluan. Pendahuluan ataupun kita panggil sebagai pengenalan lah. Pengenalan. Sama juga, pendahuluan dan pengenalan adalah benda yang sama. Yang ketiga, kita akan beri isi atau kandungan. Dan akhir sekali adalah penutup. Kita hanya perlukan 3 komponen ini sahaja. 3 komponen ini, 1, 2 dan 3 cukup, lengkap sahaja. Jadi cikgu bagi formula lah. Kalau kamu nak hafal, boleh hafal PIP atau PKP. Apa maksud PIP ni adalah pendahuluan, isi dan juga penutup. Tapi kalau PKP adalah pengenalan, kandungan dan juga penutup. Benda yang sama, tapi karangan pendek ni hanyalah karangan yang tak boleh daripada 80 patah perkataan. Tapi sekiranya dalam exam awak lebih sikit dalam lingkungan 89 atau 90, itu dimaafkan. Boleh lagi terima. Setakat ni tak ada, cikgu tak dengar lagi lah untuk tolak markah atau apa. Jadi PIP dengan PKP ni perlu ada dekat karangan A ni. Okay, karangan A ni perlulah sebab kita hanya perlukan 3 ni saja. Kalau karangan B ni, cikgu sentuh sikit je dekat karangan B ni. Kalau kita tengok dekat karangan B ni, dekat bahagian isi ni, kita akan tambah huraian. Huraian dan juga contoh. Itu bezanya karangan A dan juga karangan B. Tapi karangan A hanya ada 3 benda ni sahaja. Okay, ingat tu. Jadi seterusnya kita akan masuk step by step. Yang pertama, pendahuluan. Okay, pendahuluan dan pengenalan tu benda yang sama. Okay, cikgu tulis satu je pendahuluan. Apa yang ada dekat pendahuluan ni, awak kena tahu tau. Dekat pendahuluan ni, dia melambangkan satu sifat yang umum. Sifat yang umum. Dia terbuka. Maksud terbuka itu, ayat tu tidak tersirat dan juga tidak tersurat.
Maksudnya awak tidak mencipta satu ayat yang di luar kotak. Okay, tapi jangan risau, cikgu akan bagi satu contoh supaya awak nampak. Dia adalah bersifat umum. Tapi dalam pendahuluan ni juga, ini maksud pendahuluan tau. Pendahuluan tu adalah bersifat umum. Dalam pendahuluan ni juga, awak perlukan 2 item sahaja. Iaitu ayat rangsangan dan juga ayat tanya. Okey, macam cikgu ada letak dekat bawah ni, ayat rangsangan juga ayat arahan. Minta maaf bukan ayat tanya, ayat arahan. Cikgu padam balik. Ayat arahan. Okey, cikgu pergi step by step. Ayat rangsangan tu adalah satu ayat yang memberi satu perkataan yang umum atau menyentuh. Senang cerita, benda tu menyentuh. Okey, apabila dia menyentuh, ayat rangsangan ni 2 je. Dia sentuh dan juga jelas. Sentuh dan jelas ni juga berpandu kepada tema. Tema yang kita dapat nanti. Tak apa kalau awak macam masih tak dapat lagi, tak apa, sekejap lagi cikgu akan bagi contoh. Okey, dia adalah sentuh dan juga jelas kepada satu tema. Okey, next adalah ayat arahan. Ayat arahan ni adalah ayat yang memberi satu arahan. Maksudnya macam cikgu bagi contoh tu, dia adalah membincangkan kehendak soalan, faedah, kepentingan, faktor ataupun cara. Contoh ayat kita boleh letaklah pelbagai kepentingan apabila kita menjaga kebersihan. Minta maaf lah tulisan cikgu. Tapi kamu boleh faham tak tulisan cikgu? Boleh. Alright. Okay. Pelbagai kepentingan bila kita menjaga kebersihan. Itu adalah satu ayat arahan. Apabila kita masukkan ayat yang kita untuk memberi arahan tersebut. Membincangkan soalan tersebut. Okey? Okay, cikgu terus kepada ayat lah. Bagi contoh ayat. Okey. Sekejap ni. Okay. Contohnya, cikgu akan bagi okey. Ni tajuk tema kita adalah kempen kebudayaan di sekolah. Okay. Apabila dia kata kempen kebudayaan di sekolah, of course lah, ini adalah tema dia. Apa-apa berkaitan dengan tengah-tengah ataupun dekat soalan macam cikgu hantar tu, apabila dia adalah huruf besar ataupun dia dekat tengah-tengah, itu adalah tema. Kena ingat itu adalah tema. Tema kita, tajuk utama kita. So, dia akan bagi information, jangan risau. Dekat karangan A ni, dia akan bagi information. Information tak kira lah 4 ke, 6 ke, ataupun mungkin boleh lebih ataupun kurang. Tapi yang pasti dia akan bagi information tersebut. So, cikgu letak kat sini contoh silaturahim. Lepas tu kebudayaan kaum dan memupuk perpaduan. Macam tu. Contohlah, ini contoh saja. Sebab cikgu nak buat ayat pendahuluan supaya kamu nampak apa itu ayat umum. Okey? Jadi, maksudnya, sekejap sebentar.
Okey, kita teruskan. Minta maaf. Jadi maksudnya dekat kempen kebudayaan tema di sekolah ini adalah tema kita. Okey. Yang pertama, macam mana kita nak buat ayat tu? Senang sahaja. Kita akan ambil semula tema ini. Okey, tema ini kita akan bawa kepada ayat pendahuluan. Ingat tu, tema kita kena ada masuk dekat ayat pendahuluan. Kempen kebudayaan di sekolah. Okey, stop situ. Apabila tema tu kita dah tulis, kita kena tahu apa-apa kalau contoh, ini trik yang cikgu boleh bagi. Kalau kamu nampak je perkataan sekolah, kamu kena ingat, sekolah ni satu tempat yang bagi ilmu. Bagi ilmu, mempelajari ilmu, memberi kesedaran diri. Yalah, sebab bila kita sekolah, benda tu adalah untuk memupuk diri kita. Okey? Dan memupuk. Antara empat tu je. Ini trik yang cikgu bagi. Pertama, memupuk kesedaran, mempelajari dan lagi satu, memupuk kesedaran, mempelajari. Cukuplah 3 tu. Kalau tu awak ingat 3 pun cukup. Okey? Jadi, apabila berkaitan dengan sekolah, awak boleh pilih je. Antara satu ni ke, satu je awak pilih untuk kita buat pendahuluan umum. Okey, kalau cikgu terus je ambil kesedaran ni. Okey, kesedaran. Kempen kebudayaan di sekolah memberi kesedaran kepada siapa? Bila di sekolah, mestilah pelajar. Okey, berkaitan dengan pelajar je. Dia tak ada kena-mengena dengan guru ke, kerani sekolah ke, tak ada. Jadi dia adalah berkaitan dengan pelajar. Memberi kesedaran kepada pelajar. Itu sahaja ayat umum dia. Nampak tak? Itu memberikan satu ayat umum. Maksudnya bersifat umum tu supaya orang luar ataupun masyarakat ke, ataupun kalau awak SPM nanti kita panggil sebagai penyemak. Penyemak kertas awak pun dia tahu. Oh, kempen kebudayaan ni dia nak cakap memberi kesedaran kepada pelajar. Itu saja. Cukup. Kita tak perlu tulis ayat-ayat panjang kerana kita kena tahu patah perkataan tersebut. 50 hingga 80 patah perkataan sahaja. Jadi, ini adalah salah satu contoh ayat pendahuluan umum. Okey? Boleh faham tak setakat dekat situ? Ataupun awak nak cikgu ulang semula? Ulang semula. Ulang semula. Okey, boleh. Cikgu start daripada mula. Jadi, cikgu padam balik. Ayat umum itu kita akan tulis pendahuluan. Okey, cikgu tulis kat sinilah pendahuluan. Pendahuluan. Dalam karangan kita ada pendahuluan. Okey. Apabila berkaitan dengan pendahuluan, ini adalah contoh soalan tau. Dia kata soalan. Ini soalan. Soalan A lah, bahagian A, karangan A tu. Sila baca petikan dan membuat satu karangan pendek antara 50 hingga 80 patah perkataan. Okey.
Okay, ini soalan. Jadi, dia akan bagi soalan macam ni. Okay, kamu jangan risau sebab yang cikgu tulis ni semua dia akan bagi. Dia akan bagi soalan, dia akan bagi macam contoh dekat bawah sekali ni. Okay, ni. Sekejap. Macam ni, nampak? Berdasarkan maklumat sediakan, tulis sebuah karangan pendek yang panjangnya antara 50 hingga 80 patah perkataan. So, dia dah bagi siap-siap lah dekat ni semua dia dah bagi. Dia akan bagi antara 4 atau 6 atau 8 atau boleh lebih. Tapi biasanya pendapat cikgu dia akan bagi kurang daripada 10 lah. Sebab kita nak buat 50 hingga 80 patah perkataan saja. Jadi macam ayat cikgu tadi adalah, tengok ni tema ni. Ini adalah tema. Yang tengah-tengah ni adalah tema. Okey? Tema. Maksudnya adalah main point, adalah tajuk utama kita dekat pendahuluan. Faham tak sampai situ? Faham. Okey, alright. Jadi kita fokus dekat sinilah. Ini tajuk kita tajuk kita yang tadi tu. Jangan risau, kejap lagi kita akan buat latihan. Okey. Bila ini tema, awak kena ingat dalam diri. Okey, cikgu akan tulis. Ni masukkan tema. Okey. Lepas tu tulislah. Maksudnya dekat pendahuluan tu pastikan ayat pertama ni adalah tema. Tema dia apa? Kempen kebudayaan di sekolah. Masukkan dekat bahagian tema ni. Okey. Jadi pendahuluan kita akan jadi kempen kebudayaan di sekolah. Okay, stop sampai situ. Sebab kita dah tulis full sentence tema kita. Kita dah tulis ayat penuh kita punya tema. Okay. Next step adalah macam mana kita nak jadikan dia umum, sebab ayat ni adalah ayat tergantung. Kempen kebudayaan di sekolah. Jadi, apa yang berkaitan dengan sekolah? Macam cikgu cakap tadi, memupuk kesedaran mempelajari. Awak ingat 3 benda tu je. 3 benda tu saja dah cukup. Okey? Maksudnya boleh je awak tulis kempen kebudayaan di sekolah, memberi dapat memupuk pun boleh, dapat memupuk ataupun memberi kesedaran. Lepas tu ataupun boleh tulis sekolah dapat mempelajari. Awak boleh guna 3 ayat ni. Ini adalah ayat umum. Maksud ayat umum tu ialah macam cikgu cakap, dapat memupuk, memberi kesedaran, dapat mempelajari. Tapi biasanya cikgu sarankan guna je memberi kesedaran ni boleh, dapat memupuk pun boleh, dapat mempelajari pun boleh. Jadi maknanya awak boleh pilih mana-mana je, asalkan dia dah kata tema tu dekat sekolah. Okay, back kepada soalan tadi. Kalau dia adalah berkaitan dengan kebangsaan pun, kebangsaan, tengok ni, kebangsaan sama juga. Kebangsaan adalah pihak atasan. Bila di peringkat pihak atasan, pihak kebangsaan pun kita boleh guna untuk kesedaran. Tu macam cikgu cakap, cikgu lebih sarankan awak guna je kesedaran. Tak kisahlah kempen budaya bahasa kebangsaan ke, ataupun macam soalan yang cikgu bagi, macam dekat nota yang cikgu bagi. Kalau awak tengok dekat nota yang cikgu bagi tu, dekat belah bawah tu, bawah sekali, dia ada tulis sambutan bulan kemerdekaan di sekolah. Nampak tak? Di sekolah. Masih juga menggunakan kesedaran macam tu. Kamu boleh je menggunakan kesedaran, ayat kesedaran tu
dekat pendahuluan sebab dia akan memberikan ayat umum. Jadi, kempen kebudayaan di sekolah dapat sekolah memberi kesedaran kepada siapa? Kalau sekolah, kita boleh cakap kepada pelajar. Okey. Back kepada kebangsaan. Kalau kebangsaan awak rasa kepada siapa? Pelajar. Tak boleh. Kalau kebangsaan tak boleh pelajar. Kita lebih sesuai kepada masyarakat. Kalau ia adalah kebangsaan ataupun berkaitan dengan negara ke, kita pilih masyarakat. Maksudnya ataupun rakyat ke, boleh juga. Maknanya sekolah hanya boleh untuk pelajar, manakala selain daripada sekolah kita boleh guna kepada masyarakat dan juga rakyat. Faham tak? Faham. Okey. Boleh kita teruskan? Boleh. Sekejap, mana tadi? Okey. Ini adalah ayat umum. Okey. Kita tengok balik kepada ayat rangsangan. Okey. Nampak tak? Ayat rangsangan tu adalah sentuh dan jelas tentang tema. Kita dah sentuh tak tentang tema? Cikgu tanya. Kita dah sentuh tak tentang tema? Sentuh. Okey, betul. Kita dah sentuh. Ni, kita dah sentuh. Kempen kebudayaan di sekolah kita dah sentuh. Okey. Cikgu tanya, kita dah jelaskan tak tema tu? Belum. Kenapa belum? Eh? Cuba tengok balik. Ni kita dah jelaskan memberi kesedaran kepada pelajar. Okey. Nampak tak kat situ? Ke masih lagi macam blur-blur? Dah nampak. Dah nampak. Okey. Itu je yang kita kena. Kita kena sentuh tema. Sentuh tema tu, kita ambil balik tema tu. Maksudnya kalau kita sentuh, kita ambil je tema tu. Ambil tema balik. Tulis balik tema tu. Jelas tu, kita jelaskan lah. Kesedaran ke, ataupun memupuk ke, pun boleh. Bergantung pada ayat awak. Tapi senang macam ni lah, memberi kesedaran kepada pelajar. Macam tu. Kita dah sentuh dan kita pun dah jelaskan. Okey, nampak tak kat situ? Itu adalah ayat rangsangan. Okay, next kita akan masuk dekat ayat arahan. Kita kena ada dua benda ni tau. Dua benda ni adalah untuk mencapai 3 markah. Okay, nanti kejap kan cikgu akan share markah lah, cara penandaan supaya awak nampak macam mana sebenarnya cikgu tanda. Okay, so memang kena ada ayat rangsangan dan juga ayat arahan. Supaya untuk memberitahu apa yang awak nak ceritakan dekat tema tersebut. Okey. Cikgu teruskan. Okay. Kita akan teruskan dekat sebelah ni juga. Ayat arahan dia. Okey. Terdapat apa? Okey, back kepada cikgu punya nota tadi. Back kepada nota cikgu tadi. Okey. Back kepada nota cikgu tadi. Kita boleh tengok faedah, kepentingan
faktor dan juga cara. Okay, cikgu nak awak hafal benda ni je. Okay, ingat ni je. FKFC. FKFC. Okay, faedah adalah benda yang memberikan awak tentang kebaikan. Okay, faedah awak kena ingat. Apa-apa benda yang baik je, itu faedah. Faedah bagi saya. Betul contoh dia. Okay, jadi kalau kepentingan ni adalah satu benda yang sangat penting. Macam contoh, kita kena pakai mask. Apa kepentingan untuk pakai mask? Untuk mengelakkan penyakit. Apa-apa berkaitan dengan penting, awak kena kaitkan dengan kepentingan. Faktor ni adalah perkara yang memberi satu perkara yang negatif atau positif. Okey? Maksud faktor tu adalah benda yang bercontoh handphone awak rosak. Apa faktor-faktor dia? Mungkin faktor dia awak hempak phone tu ke, ataupun faktor tu awak terpijak handphone awak ke. Itu adalah faktor-faktor. Okey, dan sekali adalah cara. Cara ni sebenarnya cara ni pun ini pendapat cikgu lah. Cara ni tak terlalu komen pun. Maksud cikgu maksudnya tak termasuk dalam karangan pun selalunya. Selalunya antara faedah, kepentingan faktor tu 3 tu je. Selalunya lah masuk dalam exam, tapi kita tak tahu pemikiran cikgu macam mana. Jadi cara tu memang ada. Ada juga tapi tak selalu macam tu. Selalunya diorang fokus kepada faedah, kepentingan faktor. 3 ni. Tapi cikgu akan terangkan juga cara ni adalah awak nak beritahu cara-cara. Awak nampak je ayat tu macam membuat macam contoh membuat menggunakan kertas ke ataupun ayat yang menampakkan untuk cara-cara awak jadikan satu ayat. Maksudnya, okay, cikgu bagi satu ayat lah supaya awak nampak. Okay, contoh rajin membaca. Okay, ini contoh dia kata cara menjadi pelajar cemerlang. Okay. Cara menjadi pelajar cemerlang. Okay, rajin baca, pergi tuition. Okay, macam sekarang kita pergi tuition. Okay. Alah, hilang pula. Mana? Hilang. Sekejap ni. Cara belajar yang cemerlang lah selalunya. Dia tak tulis cara. Dia akan tulis belajar yang cemerlang. Macam sekarang kita pergi tuition. Macam tu. Ataupun baca buku. Macam tu lah. Ni ini adalah awak boleh tulis cara. Faham tak? Okay, cikgu uji sikit. Sekejap ni. Okey. Elak sakit ni awak rasa apa? Faedah ke? Kepentingan ke? Faktor ke? Cara ke? Elak sakit. Cikgu tak dengar. Kepentingan. Kepentingan. Betul? Betul. Pandai pun. Ini adalah kepentingan. Okey. Lagi satu. Memupuk perpaduan.
Awak rasa faedah ke, kepentingan ke, faktor ke, cara? Faedah. Betul. Jadi apa-apa berkaitan dengan memberi kebaikan tu adalah faedah. Okey, macam cikgu tengah terangkan dekat tajuk ni, awak rasa apa yang kena dengan apa yang kena dengan apa yang kita nak tulis untuk ayat arahan? Cara. Kenapa pula cara? Tak tahu. Maksudnya kan cikgu cakap tadi apa-apa yang memberikan kebaikan tersebut itu adalah faedah. Macam contoh silaturahim. Silaturahim ini adalah faedah. Apabila kita dapat menghubungkan silaturahim dengan seseorang, itu adalah faedah. Okey, cara tu cikgu patah balik. Cara tu adalah satu ayat yang ibarat macam mengajar awak untuk sesuatu. Okey, contohnya macam cikgu cakap tadi, pergi tuition ataupun baca buku. Okay. Baca buku ni adalah cara-cara untuk menjadi pelajar yang cemerlang. Tapi sekarang ini kita kena tengok juga dekat temah. Temah sekarang adalah kempen kebudayaan di sekolah. Jadi apabila berkaitan dengan kempen, cikgu lupa nak terangkan juga, apabila berkaitan dengan kempen, program ataupun gotong royong ke, kita boleh guna dua. Faedah dan juga kepentingan. Tapi kita tengok juga dekat point dia juga. Okey. Okay, jangan risau. Sekejap lagi kita akan buat latihan, okey. So, cikgu ulang. Untuk tajuk ni kita ambil faedah ke, kepentingan ke, ataupun cara, ataupun lagi satu faktor. Kepenting. Apa dia? Kepentingan. Kepentingan. Boleh? Terdapat kepentingan, kempen kebudayaan di sekolah. Okey. Cukup. Itu saja. Ataupun kalau contoh awak rasa macam cikgu macam berulang je kempen kebudayaan di sekolah ni, sebenarnya tidak mengapa. Okey, ini cikgu ada tanya senior-senior cikgu juga. Orang yang cikgu kenal dekat UPSI tu, dia orang kata kita untuk menjelaskan tema tersebut, karangan pendek tu ibarat awak mampatkan satu benda tu supaya dia jelas. Macam tu. Okay, bila awak dah beritahu terdapat kepentingan, itu adalah arahan. Okay, bila kepentingan je, cikgu dah tahu dah. Oh, tu arahan. Okay, ini dah kira arahan. Ini dah menjelaskan arahan tersebut. Kempen kebudayaan di sekolah dan menjelaskan arahan tersebut. Boleh je awak tulis terdapat kepentingan sekiranya sekolah mengadakan kempen kebudayaan. Macam tu. Pun boleh. Cikgu padam Maksudnya, terdapat kepentingan yang dapat kepentingan sekiranya sekolah mengadakan kempen kebudayaan. Tu pun boleh. Settle. Cukup. Okey. Maknanya terdapat kepentingan sekiranya sekolah mengadakan kempen kebudayaan. Cukup. Maksudnya ini dah ada ayat arahan. Ini dah ada ayat menjelaskan arahan.
Maksudnya arahan tu kita dah masukkan kepentingan ke, faktor ke, cara ke, ataupun apa? Apa lagi satu? Apa lagi satu? Putra. Kepentingan, cara, faktor dan juga Faedah. faedah. Ya, betul. 4 tu je. Bila awak dah masukkan 4 tu, ada je perkataan 4 tu, dia dah terus jadi kepada ayat arahan. Jadi bila sekiranya sekolah mengadakan kempen kebudayaan, itu adalah menjelaskan ayat kepada arahan tu. Kenapa dia penting? Apa yang menyebabkan benda tu penting? Macam tu. Macam awak tanya kawan awak, kenapa benda tu penting? Sebab sekolah lah perlu adakan benda tu. Macam tu. Bila awak tanya, kenapa apa maksud faedah tu? Ini faedah apa ni? Macam tu. Macam awak tanya, faedah untuk apa ni? Kepentingan ni untuk apa? Macam tu. Mestilah kawan awak pun cakap, faedah dia untuk ini. Kalau kepentingan pun, penting lah, amat penting kalau sekolah ni mengadakan kempen kebudayaan macam tu. Faham tak dekat setakat itu? Dapat tangkap tak untuk pengenalan? Pendahuluan? Ya. Okey. Kita akan pergi one by one, okey? Kita akan stop dekat pengenalan ni, kita akan buat satu pengenalan. Dekat soalan yang cikgu bagi. Kita buat dulu pengenalan. Okey, buka dekat buku ni, dekat bahagian E ni. Okey. Kita tengok arahan dia dulu. Berdasarkan maklumat yang disediakan, tulis sebuah karangan pendek. Dia dah kata karangan pendek yang panjangnya nampak 50 hingga 80 patah perkataan. Okey. Nampak tak dekat situ? Jadi kita kena cipta satu karangan pendek. Okey. Apa pertama yang awak perlu buat? Kita kena tulis dulu rumus. PIP atau PKP. Apa maksud PIP tu? Putra. Pengenalan. I tu? Isi. Okey, betul. Dan P yang terakhir? Penutup. Betul. Awak kena hafal 3 tu je. Okey, cukup PIP je lah. Satu je. Pengenalan, isi dan juga penutup. Okey. Awak hafal PIP ke ataupun awak hafal PKP, Putra? PIP. Okey. Awak hafal tu je Pengenalan, isi dan juga penutup. Okey. Ini hanya untuk rujukan awak je tau. So, pengenalan. Okey. Untuk pengenalan yang pertama. Okey. Awak baca dulu tema ni. Kempen budaya bahasa kebangsaan. Kempen budi bahasa kebangsaan. Okey. Apa yang kita perlu ada dekat pengenalan tadi? Ada 2 benda. Ada 2 ayat. Ayat apa yang kita perlu ada? Ayat. Rangsangan dan arahan. Okey. Maksudnya dekat pengenalan ni cikgu ulang balik, kita ada 2. Take note tau. Satu adalah ayat rangsangan, satu lagi adalah ayat arahan. Okey, 2 perkara ni adalah perlu ada.
Okey Putra, pengenalan ni bersifat apa? Bersifat Kena bersifat apa? rangsangan. Bersifat umum. Oh. Maknanya apa-apa berkaitan dengan pengenalan adalah bersifat umum. Dan dalam pengenalan juga ada dua perkara ni. Boleh? Rangsangan dan juga arahan. Okey. Cikgu nak awak terangkan macam tadi juga. Dekat pengenalan ni, apa yang pertama kita kena tulis? Apa dia? Tulis. Tulis apa? Dekat pengenalan. Masukkan. Dekat pengenalan ni yang tadi cikgu ada tulis apa tu? Umum Bukan. Tema. Dekat rangsangan ni kan ada dua juga benda, iaitu sentuh dan juga jelas. Kita kena sentuh apa, Putra? Dan juga kita kena jelaskan apa? Kita kena jelaskan dan sentuh tema. Okey. Awak kena hafal benda ni tau, Putra. Kena fokus. Sebab cikgu nak asas dulu. Jadi untuk pengenalan, ingat bila pengenalan kena ayat umum. Itu yang pertama. Kedua, dia ada dua ayat. Rangsangan dan juga arahan. Bila rangsangan dia ada sentuh jelas kepada tema. Tema saja. Kalau arahan kita ada 4 tadi. Apa dia? Cikgu bagilah faedah yang pertama. Kedua apa? Kepentingan. Okey, lagi? Faktor. Last sekali? Cara. Okey, pandai. Okey, cikgu tulis je lah Awak faham kan? Arahan ada 4. Okey. Bila kita nak tulis karangan di bahagian pengenalan, awak ingat dan alert terus masukkan tema ni. Okey. Boleh? Terus masukkan tema ni. Tulis je. Okey, cikgu tulislah Okey. Kempen budi bahasa kebangsaan Okey. Kita dah tulis tema, betul? Next step, Putra. Lepas kita dah tulis tema, apa yang kita kena tengok? Dekat bahagian kebangsaan ni. Nampak tak? Macam tadi kan dekat sekolah kan? Okey. Apa yang awak rasa sesuai menggunakan dekat bahagian kebangsaan ni? Masyarakat. Okey, betul. Itu satu. Lagi satu? Apa yang awak nak tulis? Memupuk ke? Menyedar ke? Memberi kesedaran ke? Awak boleh pilih. Okey, cikgu bagi tip Kesedaran dan memupuk tu awak boleh guna dekat mana-mana je. Tak kisahlah dia sekolah ke, apa-apa je lah awak boleh guna. Okey, kempen budi bahasa kebangsaan. Cuba cikgu awak bagi ayat kepada cikgu.
apa yang kena letak? Kempen budi bahasa kebangsaan, itu dah tema. Okay. Kita kena jelaskan tema tu. Tadi awak dah ambil kesedaran Ah, Okay, kesedaran. So bagi cikgu ayat, kita buat sama-sama. Kempen budi bahasa kebangsaan. Cuba awak bagi cikgu satu ayat. Kempen budi bahasa kebangsaan. Apa yang boleh kita masukkan dekat kesedaran tu? Dekat sini, ayat sini. Macam tadi juga kita buat. sampah. Maksudnya memberi. Kesedaran. Okay. Memberi. Kita masukkan balik kesedaran kepada siapa? Masyarakat. Masyarakat. Okay. Kita back kepada kita punya ayat tadi. Okay. Umum tak ayat ni? Umum kan? Maksudnya kita dah bagi tahu dekat semua orang kempen budi bahasa kebangsaan ni memberi kesedaran kepada masyarakat. Okay. First, dia adalah ayat umum. Next, ayat rangsangan. Kita tengok ayat rangsangan dia. Ni adalah ayat rangsangan, okay? Kita tak masuk lagi ayat arahan. Ini baru ayat yang pertama. Ni yang kedua. Okay, ni yang pertama. Awak cuba cakap dengan cikgu. Kita dah sentuh tak tema? Dah. Okay, good. Kita dah sentuh. Yang cikgu apa? Orang kata tanda kamera ni, ini adalah kita dah sentuh tentang tema. Next, cikgu tanya, kita dah jelaskan tak tema tu? Dah. Okay. Sudah. Good. Yang cikgu tanda kawan hitam ini kita dah telah jelaskan. Okay, cukup situ je pengenalan. Okay, itu baru kita sentuh ayat arahan yang nombor 2. Cikgu tanda nombor 1, nombor 2. Okay. Cikgu tanya awak. Dekat sini, awak rasa apa yang sesuai untuk awak letak 4 perkara tadi? Yang arahan tu, yang cikgu cakap, yang awak terangkan, yang awak bagi tadi kat cikgu. Faedah, kepentingan tu semua, apa yang awak tengok betul-betul, apa yang boleh kita tulis untuk kita bagi arahan dekat soalan tersebut. Nombor 1. Faedah. Betul. Betul. Kita boleh tulis terdapat faedah. Okey. Sekiranya kempen budi bahasa kebangsaan diadakan. Okey. Terlupa. Terdapat, sebab ada banyak tau. Kita kena letak terdapat. Kita boleh tulis pelbagai faedah. Pelbagai faedah. Nampak? Faedah sekiranya kempen budi bahasa kebangsaan diadakan. Nampak tak kat situ?
Okay, cuba cikgu tanya awak dekat arahan, kita dah sentuh tak ayat arahan? Dah. Dekat mana? Nombor 2. Maksudnya ayat mana? Pelbagai faedah. Betul? Ini kita dah sentuh ayat arahan dia. Kita dah bagi arahan soalan. Kita dah jelaskan tak arahan tersebut? Dan dekat mana? Dah. Okey. Dekat sekiranya ni, kita dah jelaskan ayat arahan ni. Okey, nampak tak dekat situ? Okey, next. Cikgu buka lagi satu pengenalan. Boleh Boleh ke tak boleh? Boleh. Boleh. Okey. Okey, yang ni dah terang-terang dia tulis apa? Dia dah tulis, cikgu copy lah. Tak boleh tulis kat sini. Sekejap, kat note tadi. Okey, kita beralih kepada next question. Dekat sini pengenalan. Okey, nampak tak? Nampak. Nampak kan? Okay. Dekat sini dia dah terang-terang tulis kepentingan. Ini adalah arahan, betul? Arahan. Betul tak? Betul. Okey, arahan. Okey, jangan takut. Walaupun dia dah bagi arahan, kita buat je macam biasa, pengenalan. Okey, cikgu tulis pengenalan. Okey, cikgu ulang. Dekat pengenalan, apa maksud pengenalan ni? Dia bersifat apa? Tema. Bersifat? Tema. Maksudnya? Tema. Bersifat umum. Oh, umum. Dia adalah bersifat umum. Awak kena ingat pengenalan ni bersifat umum. Dan dia terbahagi kepada dua. Ada dua ayat. Ayat pertama adalah ayat apa? Ayat apa yang perlu ada dekat ni? Dekat pengenalan. Ayat rangsangan. Okey, ayat rangsangan. Lagi satu? Ayat arahan. Okey, betul. Ada ayat arahan. Okey, dekat ayat rangsangan ni, apa yang kita perlu ada? Sentuh. Dan lagi satu? Jelas. Okey. Pandai. Sentuh dan jelas tu apa dia? Tema. Tema lah. Bukan tema. Dia adalah tema. Okey, dekat arahan ni ada empat. Apa dia? Faedah. Lagi? Kepentingan. Lagi? Faktor. Dengan faktor lagi? Cara. Dan juga cara. Okey. So, bila pengenalan, apa yang kita kena tulis dekat mula-mula? Apa yang kita boleh terus tulis je? Tema. Betul.
kita tarik tema tu, kita terus tulis. Kepentingan cikgu punya tulisan pun dah buruk. Kepentingan semangat perpaduan. Okay, stop sampai situ sebab kita dah tulis. Apa yang awak nak tulis apa? Perpaduan ni pun macam cikgu cakap tadi, selain daripada sekolah, kita boleh guna kesedaran, memupuk, mempelajari. Memupuk. Boleh? Kepentingan semangat perpaduan dapat memupuk kesedaran kepada siapa? Dia kepada siapa? Masyarakat. Kepada masyarakat. Betul? Pada masyarakat. Okay, stop. Cikgu nak tanya untuk terakhir lepas tu kita lepas ayat arahan kita boleh tamatkan kelas kita. Kita dah terangkan tak? Kita dah sentuh tak tema? Sentuh. Okay, betul? Kita dah jelaskan tak tema? Dah. Okay, betul. Next kita ini yang pertama. Yang kedua adalah arahan. Arahan tu dia dah tulis kepentingan. Okay, kita just tulis je balik. Pelbagai kepentingan macam mana? Sekiranya cuba awak bagi cikgu ayat untuk kita jelaskan kepentingan tu. Bina je apa-apa yang awak rasa macam boleh ni kot. Jangan risau, kita belajar sama-sama. Dapat tak? Tak. Okay. Cikgu bagi ayat, okay. Pelbagai kepentingan sekiranya masyarakat mengamalkan semangat perpaduan. Okay, kita dah jelaskan. Cuba awak beritahu cikgu, kita dah bagi tak ayat arahan dia? Dah. Mestilah dah sebab dia dah bagi kan? Dia dah bagi tajuk adalah kepentingan. Kita dah jelaskan tak arahan tu? Dah jelas. Betul. Dia jelaskan. Budaya masyarakat mengamalkan semangat perpaduan. Okay, setakat ni cikgu cuma nak ambil collect data lah daripada awak.
sekadar jujur. Dekat bahagian pengenalan ni, dekat bahagian mana yang awak rasa macam awak tak okey lagi? Dekat rangsangan ataupun dekat arahan? Ataupun kedua-duanya? Arahan. Dekat arahan. Okay, tak apa. Arahan tu nanti cikgu akan bagi nota supaya awak belajarlah. Okay. Tapi at the same time, cikgu akan bagi homework dekat awak untuk pengenalan. Kalau awak tak faham, awak personal chat dengan cikgu. Boleh ke? Ataupun dekat dalam grup pun boleh. Boleh? Boleh. Dekat rangsangan tu awak dah okey kan? Ah, Okay, good. So kita fokus dekat pengenalan dulu. Next perjumpaan baru kita masuk isi. Boleh ke? boleh. Alright, okay. So dah pukul 9, 7 minit. Dah lebih daripada 7 minit. Boleh ke? Sorry tahu kalau cikgu melebihi masa awak. Sepatutnya habis pukul 9, betul? Betul. Okay. Jadi buka kamera. Cikgu nak hantar gambar. Tunjuk piece sikit. Boleh? Tu kita tamatkan kita punya kelas. Okay. 1, 2, 3. Okay, good. So, apa-apa boleh contact dekat cikgu. Ayat arahan ni jangan risau, cikgu akan bagi contoh ayat, bagi contoh arahan dekat awak. Boleh? Alright. So, kita tamatkan kelas kita. Kita jumpa lagi next week. Okay, apa-apa, kamu roji cikgu. Boleh? Boleh. Alright. Okay, thank you. Terima kasih. Alhamdulillah. Salam. Assalamualaikum. Salam. Tak.